iaitu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bermaksud aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Lafaz ini diucap ketika membaca Al-Quran, sama ada pada pertengahan bacaan ataupun pada permulaan bacaan. Dari segi bahasa, istiadah bermaksud berlindung. Dari segi istilah, istiadah bermaksud lafaz yang menghasilkan perlindungan dan naungan Allah kepada manusia daripada syaitan dalam apa jua keadaan. Ia diambil daripada firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 198. Fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Terdapat beberapa bentuk dalam membaca istiadah. Bentuk yang paling masyhur adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namun, ulama berpendapat lafaz ini boleh ditambah atau dikurangi selagi tidak membawa maksud yang salah. Hukum membaca istiadah. Membaca istiadah merupakan satu perkara sunat yang dituntut dan diamalkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ulama membahagikan bacaan istiadah kepada dua keadaan ketika membaca Al-Quran, iaitu bacaan secara kuat dan jelas dan bacaan secara perlahan. Yang pertama, bacaan secara kuat dan jelas. Antaranya ketika membaca Al-Quran pada majlis-majlis tertentu atau ketika mempelajari Al-Quran kerana berhajat kepada orang sekeliling mendengar bacaan tersebut. Yang kedua, bacaan secara perlahan. Antaranya ketika membaca Al-Quran secara perlahan walaupun di tempat orang ramai, ketika membaca Al-Quran secara kuat tetapi di tempat yang sunyi dan tiada gangguan, ketika bertadarus Al-Quran secara berjemaah sekiranya bukan orang pertama memulakan bacaan, dan akhir sekali ketika dalam keadaan bersolat. Bacaan istiadah tidak perlu diulangi sekiranya bacaan terputus disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan seperti bersin, batuk, menguap dan sebagainya. Sebaliknya, perlu diulangi sekiranya terputus disebabkan perkara luar yang tidak berkait dengan bacaan Al-Quran seperti makan, minum, memberi salam dan sebagainya. Basmalah. Basmalah ialah sebuah ringkasan kepada bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Lafaz basmalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Naml ayat 30, iaitu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hukum membaca basmalah. Para ulama membahagikan hukum membaca basmalah kepada 3. Hukum yang pertama ialah wajib. Membaca basmalah hukumnya wajib pada permulaan surah Al-Fatihah mengikut mazhab Al-Syafi'i. Basmalah dikira salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua ialah sunat pada seluruh permulaan surah selain surah At-Taubah. Yang ketiga ialah makruh dan haram. Haram pada permulaan surah At-Taubah kerana 2 sebab. Sebab yang pertama ialah sesetengah ulama berpendapat surah At-Taubah merupakan sambungan daripada surah sebelumnya, iaitu surah Al-Anfal. Dan sebab yang kedua ialah kerana At-Taubah diturunkan dalam perang Tabuk pada ke-9 Hijrah. Cara bacaan isti'azah dan basmalah, iaitu pada awal setiap surah kecuali surah At-Taubah. Cara bacaan yang pertama ialah putus semua dengan membaca satu persatu. Sebagai contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, dibaca disambung semua tanpa berhenti. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang ketiga, dibaca sambung isti'azah dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan yang keempat, dibaca sambung basmalah dengan awal surah. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Para ulama sepakat tentang penepatan bacaan basmalah pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah, manakala bacaan isti'azah bila dibaca ketika memulakan bacaan Al-Quran. Terdapat 3 cara bacaan basmalah antara dua surah, iaitu yang pertama, putus semuanya. Bermaksud, surah pertama basmalah dan surah kedua putus semuanya. Contohnya dalam surah Al-Kafirun dan surah An-Nas. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Kemudian, cara yang kedua, sambung kesemuanya. Contohnya dalam surah yang sama, iaitu surah Al-Kafirun dan surah An-Nas. Lakum dinukum waliyadini. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Cara yang ketiga, disambung basmalah dengan awal surah. Contohnya, Lakum dinukum waliyadini. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Terdapat 3 cara bacaan antara surah Al-Anfal dan surah Al-Taubah. Yang pertama iaitu wasal, bermaksud menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah Al-Taubah. Contohnya, Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rusuli. Cara yang kedua iaitu wakaf, bermaksud menghentikan bacaan pada akhir surah Al-Anfal, kemudian mengambil nafas yang baru lalu melanjutkan bacaan pada awal surah Al-Taubah. Contohnya, Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rusuli. Cara yang ketiga iaitu sakta, bermaksud menghentikan bacaan sejenak tanpa mengambil nafas yang baru, sekadar 2 harakat, kemudian menyambung bacaan pada awal surah At-Taubah. Contohnya, Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rusuli.